Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hari ni tak ada mari ceramah lah. Buat mari Syekh daripada Madinah. Syekh Khalid Abu Ali. Dia duduk mengajar di Mahawitilah Islam Nakhon Madinah. Lepas tu betul dia mari nak jumpa dengan fak kita, sukalah dia kata. InsyaAllah. Dan juga sahabat saya sore lagi daripada Kemojo. Daripada Mojo, kecek Melayu lebih cerak daripada fok kita. Hari ni insya-Allah awal nabda bi Syekh Syukri. Kita mula dengan Syekh Syukri dulu. Lepas tu sahabat saya sore lagi mari daripada Weng. Insya-Allah tiga-tiga ni nak mari jumpalah. Tafadhal Syekh Syukri. La tatakallam bi Cambodia. La tatakallam bi Thailand. English. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya saya tak ada kata nak kecek, tak sedia langsung ni. Orang panggil takak muak. Nah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpahnya kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu, bermakna kita ni berbeza bangsa, berbeza negara. Contoh saya pada Kemboja, Syekh pada Saudi, Ustaz Muhammad pada Thailand. Tetapi kita boleh duduk bersama ialah kerana nikmat agama Islam. Dan alhamdulillah kerana dengan nikmat Islam ini kita boleh duduk satu rumpun, bermakna duduk bersama-sama, bermakna boleh kecek benda yang sama. Sebab itulah contohnya misalnya di Kemboja kita kata ittaqallah, takutlah kepada Allah. Maka sampai sini pun begitu juga. Sebab Tuhan kita sama ya. Orang Kemboja pun Tuhannya Allah. Orang Malaysia pun Allah juga, bermakna sama sahaja. Yang bezanya adalah bahasa. Dan bahasa ini adalah dikira sebagai kemudian tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kerana Allah SWT menjadikan kita ni, bahasa tadi adalah berbeza-beza. Contoh orang ni lagu ni, kalau kita fikir kat orang Kemboja kecek lagu ni, tapi boleh faham bahasa dia. Dan alhamdulillah dengan nikmatan Islam ini, maka kita kena cara lagu mana biar kita ni, zuriat kita ni terus dengan Islam. Sebab bila kita mati dah putus dah, tak ada apa dah. Kecuali tiga ya. Dia anak yang soleh. Seperti mana hadis Nabi SAW menyebut, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa bi ihdas salat." Bila matinya anak Adam, maka putus dah. Kecuali tiga perkara ya. Dia anak yang soleh. Anak yang soleh. Bermakna anak yang soleh tadi mestilah kena tentu pada awal lagi. Lagu mana? Mestilah ayah dia soleh. Mak dia pun kena solehah juga. Sebab itulah barulah boleh anak yang soleh. Contoh seperti mana berlaku di Salahuddin Ayub. Salahuddin Ayub bermakna ketika mana dia nak nikah dua tu, dia ada cita-cita dah. Bermakna dia nak lahirkan seorang anak yang boleh memerdekakan Palestin. Maka kita lagu tu juga. Sebab mak lebih penting. Sebab mak dalam hadis Nabi SAW menyebut tiga. Ketika mana para sahabat kata, siapa aku nak buat baik? Siapa aku nak buat baik? Maka Nabi sebut tiga kali, kata kepada makmum, barulah sekali ya sebut ayahmu. Ayah. Maka sebab apa Imam Nawawi rahimahullah sebut, kata sebab apa sebut bermakna mak tiga kali? Kerana mak susah. Bermakna susah tiga kali lebih banyak berbanding ayah. Sebab dia mak susah ketika mana mengandung. Mengandung payah kan? Mengandung susah. Bermakna mengandung dalam 9 bulan, lepas mengandung bersalin. Lepas bersalin menyusu, jaga pula. Bermakna 3 kali. Tetapi ayah sekali ya. Dia jaga cari nafkah. Cari nafkah. Jadi mak adalah sangat-sangat penting. So itulah dalam bahasa Arab dia kata madrasah fil bait. Mak adalah guru di rumah.
Jadi mak lah yang mentarbiyah, yang mendidik anak lagu mana supaya anak ini menjadi anak yang saleh. Kita yang mencorakkan anak kita. Bermana kita nak corak lagu mana anak kita. Sebab itulah daripada rumah kita lagi sebab dalam agama Islam kita bermana kita ni dilahirkan mencorak hidup kita mengikut agama kita. Bermana kita dilahirkan bermana corak kehidupan kita mengikut agama kita. Contoh misalnya kita lahir, kita dalam agama Islam, maka kita kena bagi nama pun mengikut Islam. Contohnya kalau Islam kat nama Yusuf, nama Muhammad. Kalau lah kita bukan Islam, contohnya kalau Cina, nama Acong, Aheng, Apeng. Bermana mengikut agama dia. Dan menikah. Bermana 3 perkara. Dia akan ikut corak agama. Ialah ketika lahir, ketika dia nikah. Nikah contohnya Islam, nikah cara Islam. Tetapi kalau lah orang bukan Islam, dia nikah cara dia lah. Contoh misalnya kami di Kemboja kat nikah kat dia sembah. Mak pak bermana Kristian kat dia ada cara dia. Masa mati itu pun cara kubur berbeza-beza. Kalau kita Islam cara Islam. Kalau bukan Islam kat cara dia lah. Ada cara masing-masing. Jadi sebab itulah kita ni alhamdulillah bermana ibu-ibu semua, maka kita pakaklah, azamlah dalam diri insya-Allah. Bermana setiap didikan kita memang payah. Memang payah kita nak mendidik. Bermana melahir tu payah dah. Tetapi nak didik supaya anak menjadi anak yang saleh lagi payah. Tetapi ketahuilah, setiap titik lelah kita, setiap didikan kita, insya-Allah bermana ibu bapa semua akan dapat ganjaran. Ganjaran di mana? Ketika mana kita dah meninggal, bila kita didik anak kita saleh, ketika mana kita duduk di sana seperti mana hadis, Allah akan angkat darajat kita. Bermana kita masuk dalam syurga dah, tiba-tiba anak kita mendoakan, anak yang saleh tadi mendoakan kita, maka Allah angkatkan darajat kita. Allah angkatkan darajat kita. Tak sih kalau gitu? Nak Nak. Bermana kita itulah saham kita. Itulah orang panggil saham kita, saham di akhirat kita. Kita tak ada gapo dah. Bila kita mati, semua kita mati. Kita tak ada gapo dah. Cuma yang kita harap bila kita mati ni bermana putus belaka dah. Tak ada gapo. Cuma itulah yang kita ada. Bermana contoh sesiapa ada anak 7 orang kat, masya-Allah setiap 7 orang doa untuk kita. Ya Allah bagilah ibu aku syurga yang tinggi. Masya-Allah. Itulah, insya-Allah saya tak nak ambil waktu yang panjang. Ya, setakat ni lah kalau ada terkasa bahasa, dan bahasa pun maaf lah, bahasa Kelantan Kemboja. Kelantan Kemboja bukannya Kelantan betul. Setakat ni lah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويكلأنا وإياكم برعايته وعنايته. ما شاء الله شكري تكلم الكلام الذي فيه كفاية، كأنني فهمت ما يقول، ولكن يعني هو تكلم كلاما كثير ولكن فهمت كلمة واحدة الحمد لله. طيب، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة أي إكرام، أكرم المرأة أي إكرام، يعني أعطاها من الميزات والفضائل لم يحصل عليها الرجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Syekh kita dia mula dengan doa supaya Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita, supaya Allah taala pimpin kita, dan Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan dan ketakwaan di dalam kehidupan kita, dan supaya kita hidup menjadi baik. Dan juga Syekh kita ada royak berkenaan dengan kemuliaan orang perempuan. Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan kepada orang perempuan yang tidak ada kepada orang lelaki. Serah lagu mana kita? Tina nak kata kelebihan yang Allah Taala bagi kepada kita ni lebih daripada orang lelaki. Gapo kita pun tahu dah. Nak kata marilah kita segera mujur, segera dan suka yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها نوديت من أي أبواب الجنة شاءت. أبواب الجنة 8. تنادى المرأة من أي أبواب الجنة شاءت تدخل من هذه الأبواب، فقط إذا فعلت هذه الأشياء الأربع: صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها. يعني أي فضل وأي خير يساق لهذه المرأة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي غيرها. عمل قليل ولكن تنادى من أي أبواب الجنة شاءت تدخل. Alhamdulillah. Kemuliaan orang perempuan Syekh kita ada royak pula. Orang perempuan hak jaga 4 perkara ni, syurga tu panggil. Syurga panggil dia nak masuk pintu syurga mana pun boleh. Allahu Akbar. Satu ke apa? Perempuan hak jaga semaya cukup 5 waktu. Allahu Akbar. Yang kedua, perempuan yang jaga puasa bulan Ramadan. Dan yang ketiga, perempuan yang jaga kemaluan dia. Dan yang keempat, perempuan taat kepada tok lelaki dia. Perempuan yang ada 4 perkara saat ni, syurga tu panggil, kata nak masuk pintu syurga, pintu mana? Sedap sungguh dah. Allahu Akbar. Marilah kita pakat jaga dah. المرأة يقولون أي رجل عظيم خلفه امرأة. أي رجل عظيم خلفه امرأة. فننظر إلى الأئمة السابقين ابن تيمية وغيره من الأئمة، الإمام أحمد وغيرهم، كلهم من الذي رباهم؟ المرأة. هي أنت المربية، أنت التي تربين الجيل المستقبل. الأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. Allahu Akbar. Hebat lagi perempuan. Syekh kita kata saat ni, kita tengok orang lelaki yang duk jadi orang besar, alim ulama, orang yang besar-besar lah. Ulama panggil kata, siapa duk pera dia, siapa duk mengasuh dia? Orang perempuan. Supaya dengan Imam Ahmad, supaya dengan apa yang kata, imam banyak lah kalau kita tengok. Imam Syafi'i, apa yang kata apa, Ibnu Katsir, orang perempuan saja duk pimpin dia. Ni kata kelebihan orang perempuan. Orang lelaki hak dia boleh jadi besar, boleh jadi tinggi, jadi ulama, orang masyhur sedunia ni, orang perempuan duk bela, duk ngasuh, duk jaga dia. Allahu Akbar. فلذلك أيتها الأم
المجتمع يقوم على أكتافك، لأن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع، إذا فسدت المرأة فسد المجتمع. فالغرب الآن يحاول بكل جهود أن يفسد المرأة، لأنه يعرف أن المرأة هي التي تخرج الرجال، هي التي تخرج القادة، هي التي تخرج يعني العظماء. فإذا فسدت فسد المجتمع. فإذا كما ذكرنا قبل قليل، المرأة إذا أعددت شعبا طيب العراق، فأنت المدرسة المربية. فلذلك عليك بكثرة الدعاء ليل نهار، لا تعتمدين على قوتك ولا على شجاعتك، وإنما اعتمدي على ما يعطيك الله. اسأل الله دائما أن الله يعينك على تربية هذا الأبناء، لأن الأبناء هم ثمرة الحياة، الأبناء هم ثمرة الحياة. هؤلاء الأبناء هم الذين سوف يكونون لك صدقة جارية إلى قيام الساعة. Begitu juga kalau kita tengok dalam sangkum, kita tengok dalam masyarakat. Nah, masyarakat nak jadi molek duk di orang perempuan. Sebab apa? Sebab orang perempuan tu hak duk mengasuh anak. Nah, orang perempuan hak duk bela, hak duk mengasuh, hak duk cara anak. Sampai itulah kalau orang perempuan tu comel lah masyarakat tu. Kalau orang perempuan tu punahlah masyarakat tu. Sampai itulah orang-orang barat panggil kata orang-orang pasal nak munuh dah agama Islam, nak munuh manusia ni, ya usaha dah berbagai-bagai cara nak orang-orang perempuan tu punah. Dah orang perempuan punah, orang perempuan malah cara ke anak, malah hira ke anak. Hasilnya anak tu saat ni jadi punah dalam masyarakat. Dah kita boleh tengok dah hari ni. Dah kadang-kadang orang nikah, orang belaki, dah mak tak cara kepada anak tu saat ni. Tak tahu gapo anak. Tak ikat nak ajar, payah reti. Tak dengar, degil. Sebab apa? Dia tak ada asuhan di rumah. Sebab itulah wahai perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dah marilah kita bakal jadi orang perempuan yang kita tu banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah jangan kita kata kita ni rajin, kita ni gagah, kita ni gotu gini. Dah hak tu sadah. Dah 2 3 tu dah. Tapi kita tak lupa juga kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita nak pelihara anak, untuk kita nak jaga cucu duk atas jalan hak Allah Subhanahu Wa Taala. فلذلك الأم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت رجال الأمهات. فالأبناء هم الذين يعني الأمانة في أعناقنا، في أعناق الآباء والأمهات. فلذلك الواجب علينا إصلاحهم، والواجب علينا الدعاء لهم. إياك أن تدعي عليه مهما فعل. دعاء الأم مستجاب، وهذا فضل من الله أعطاك إياه، أن دعائك مستجاب للأبناء. فادعي لأبنائك، ادعي لهم بالصلاح، حتى ولو كان لا يصلي، حتى لو كان فاسقا لا تدعون عليهم، لأن الدعوة مستجابة. أحيانا الدعوة تقع في نفس الحال، تدعون عليه الآن يأتي خبر نتيجة الدعاء مباشرة. فلذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو بالصلاح، ندعو لأبنائنا بالصلاح ليل نهار، في صلاتي، في سجودي، في دعائي، في قنوتي في الليل. الحمد لله، هذا الله أمرنا أن نفعل الأسباب، أما النتائج فعند الله. كونه يصلح أو لا يصلح هذا النتيجة، ممكن يصلح بعد مماتك، الله أعلم.
ولكن أنا علي الدعاء أن أدعو له بالصلاح بكل ما أقوم وأقعد، لأنه كما قلنا هم ثمرة أكبادنا. Dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katanya, dah syurga di bawah tapak kaki ibu. Dengan ibu lah panggil kata duk bela, duk asuh, duk cara anak dia tu nak jadi panggil kata dapat kebaikan dan dapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah anak kita walaupun tak juruh, walaupun tak comel, walaupun setara mana, kita kena sabar. Kita kena sabar, kita kena usaha boleh beki. Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta berbagai-bagai cara. Jangan kita jemuh, jangan kita serah puas, jangan kita serah malah. Kita tu bang kata sabar, patu kita kena sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai-bagai cara minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita boleh jaga anak kita tu dengan comel, dengan molek. Supaya anak kita ni dapat asuh, dapat bela daripada kita tu boleh jadi anak soleh. Masuk juga dengan panggil kata orang perempuan sebagai kewajipan. Ibu dan bapa wajib di atas dia tu kena jaga dan pera bela dan anak dia tu wilpah daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى، ندعو الله أن الله يصلح ذرياتنا. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم أعنا على أبنائنا وبناتنا، اللهم أعنا على إصلاحهم، اللهم أعنا على تربيتهم، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Akhir sekali Syekh kita berdoa, ya Allah Subhanahu wa taala islah baki di dalam kehidupan kita, dan ya Allah taala memperbaiki dan anak-anak kita jadi anak kita tu anak soleh. Panggil kata ya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita dan anak cucu kita jadi baik, dan Allah Subhanahu wa taala bagi pertolongan di dalam kehidupan kita supaya kita dapat kebaikan dan keselamatan di dunia dan di hari akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada Ustaz Osman. Lepas tu rombongan hak pada apa ustaz pada Madinah lah. Lepas tu alhamdulillah pada ustaz ni kecek orang Kamboja kecek awak kena cern mula. Orang tinaya orang Malaysia masa tak ada. Malaysia. Lepas tu alhamdulillah mari ni bagi saya pun suka. Sukalah. Ada tetamu mari ziarah. Lepas tu Ustaz Osman ni duk cara hak mualaf kita dah. Duk urus gapo. Lepas tu Ustaz Mak tu sama lah witiaka lah. Lepas tu insya-Allah lah kalau ada lain-lain kongkang tu demo atau puas dah ngaji dalam ni, nak ngaji kat luar kat patah ke mana deh. Puas dah dalam ni dah. Lama dah, tinghang lama dah. Insya-Allah lah gitulah bagi saya. Terima kasih. Lepas tu tagi pun hubung pada Ustaz Saibul Nasri pula lah. Lepas tu kena minta maaf ke Ustaz ke. Masuk Ustaz tu kita set sikit lah. Ni lah. Gitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.